Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya kasihi, yang saya muliakan para penonton sekalian, para jemaah, khususnya kepada para jemaah Masjid Ma'ruf yang saya muliakan, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim تسليما كثيرا. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, para penonton, khususnya para jemaah Masjid Ma'ruf yang saya kasihi, alhamdulillah kita dapat sekali lagi bersama-sama, walaupun bukan dalam bentuk kita di masjid, tapi secara online. Mudah-mudahan kita tahulah keadaan sekarang ini. Mudah-mudahan insya-Allah dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, mudah-mudahan apa yang dialami sekarang ini, mudah-mudahan bagaimana virus ini pun datang, dia pun pergi dengan mudah-mudahan dia pun pergilah insya-Allah. Baik, para penonton sekalian, sebagaimana kita biasa, untuk khusus ini untuk para jemaah Masjid Ma'ruf kita yang sering kita ada kuliah pada hari Rabu selepas maghrib, dan buku yang sebagai perlu ditunjukkan juga ni, buku ini iaitu Amalan Dijamin ke Syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan dijamin ke syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana buku ini kita mungkin dah beberapa bulan kita dah belajar di Masjid Ma'ruf, dan alhamdulillah kita dah hampir separuh buku ni. Bukunya lebih kurang dalam hampir 500 muka surat, dan dah hampir separuh 200 lebih muka surat. Jadi para penonton, para jemaah sekalian yang saya kasihi juga, yang khususnya kepada para jemaah Masjid Ma'ruf, insya-Allah kita dengan secara online ni, insya-Allah kita ulang kaji sikitlah. Mungkin ada hikmahnya apa yang berlaku ni, kita ulang kaji apa yang kita dah belajar. Dan sebelum itu marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan kemuliaan keagungan surah Al-Fatihah, ummul Quran ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kesihatan, keselamatan, dan insya-Allah selamat dunia akhirat. Dan tidak lupa juga kita hadiahkan pahala Al-Fatihah kepada junjungan tercinta manusia yang paling kita cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum keluarganya, sahabat-sahabatnya, para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalam, kepada para ulama, orang-orang saleh, guru-guru kita kedua, ibu bapa kita, kepada kaum muslimin muslimat, dan juga kepada kita semua para jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang saleh, dikurniakan kepada kita insya-Allah jannatul firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Baik para penonton sekalian, para jemaah Masjid Ma'ruf yang saya muliakan, ini berkenaan buku ni, Amalan Dijamin ke Syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita dah masuk hadis-hadis, dikumpulkan mana hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadis sahih ataupun hadis hasan. Dan begitu juga kalau sekiranya hadis itu dipertikaikan oleh para ulama, akan diuraikan di nota kaki. Tapi secara umumnya insya-Allah hadis-hadis ini diterima oleh para ulama kita, ulama hadis, dan dikumpulkan, yang mana hadis-hadis ini menerangkan secara jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin orang yang mengamalkannya insya-Allah dengan izin Allah akan masuk syurga.
Jadi sebelum itu mari kita ulang kaji sedikit lah. Mungkin kita dah lama dah masuk dalam buku ni. Kita ulang kaji sedikit, iaitu kenapa buku ini disusun para penonton sekalian. Ini mungkin ada yang pertama kali melihat ceramah online di sini. Tajuk amalan dijamin ke syurga oleh Rasulullah SAW. Soalannya, kenapa buku ini disusun? Sebenarnya buku ini disusun kerana penulisnya mula-mula sekali lah apabila terdengar ada orang yang memperlekehkan, makna memandang ringan, macam memperlekehkan lah, lihat hadis-hadis yang Rasulullah kata jamin masuk syurga, amalan ini walaupun sedikit jamin masuk syurga. Jadi terdengar ada orang di mana dia bercakap, sudahlah ini hafal nama-nama Allah 99, memang hadis sahih, jamin masuk syurga. Jadi ada orang yang macam ambil ringan, macam indah tak indah. Buat apa kalau nak hafal 99 nama Allah kalau tak sembahyang? Buat apa kalau nak hafal 99 nama Allah kalau dia tak puasa, dia buat jahat? Lebih baik jangan hafal sudah. Rasul kata sembahyang dah cukup, ini semua tak. Jadi apabila mendengarkan perbualan, ada setengah-setengah, ada terdapat ada orang yang berbual macam itu, dia macam indah tak indah dengan hadis Rasulullah yang jelas jamin masuk syurga. Jadi apabila lihat bukan agak kurang sedap, sebab ini hadis, ini jaminan daripada Rasulullah SAW. Memang betul lah sembahyang, memang betul puasa Ramadan, insya-Allah mudah-mudahan rukun-rukun Islam. Tapi ini pun hadis juga. Mana-mana boleh kalau ini kita buang hadis ni, kita ambil hadis ni kita buang. Jadi perlu kita kumpulkan. Jadi akhirnya penulis melihat akan perkara ini tak boleh didiamkan, takut nanti banyak sebenarnya hadis-hadis Rasulullah jamin masuk syurga. Nanti semua buang. Apa yang tinggal? Sembahyang dah cukup. Tak bolehlah. Jadi kita kumpulkan, kita lihat sendiri. Kita lihat sendiri hadis-hadis Rasulullah yang jelas menunjukkan amalan ini masuk syurga. Yang ada simple-simple pun Nabi jamin masuk syurga. Jadi alhamdulillah dapat dikumpulkan dalam buku ini, lebih kurang dalam 100 lebih. Kemudian dalam mengumpulkan hadis-hadis ini ada masalah timbul pula. Itu setelah dikumpulkan, Masya Allah, ni amalan-amalan ni jamin syurga. Cuma ketika dikumpulkan ada masalah sedikit, iaitu hadis ini dijamin ke syurga, tapi ada hadis lain pula agak bercanggah, yang mana kalau buat benda ini masuk neraka. Hadis ini kata amalan ini masuk syurga, yang ini kena buat masuk neraka. Macam agak bertentangan. Contohnya, ini perlu pada contoh supaya kita faham. Antaranya Rasulullah SAW menyebut, ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahu Allah alaihi nar. Rasulullah menyebut, sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sidqan min qalbihi, iaitu dengan penuh keikhlasan, keyakinan dalam hati dia, keimanan yang kuat, illa harramahu Allah akan haramkan dia masuk neraka. Masya Allah, ini berita hadis sahih ni, Bukhari dan Muslim. Jadi Allah Ta'ala akan haramkan dia masuk neraka. Jadi maknanya apa para penonton? Siapa yang mengucap dengan penuh keikhlasan, keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan penuh keyakinan tadi saya dah sebut, diharamkan ke atasnya masuk neraka. Masya Allah. Dan ada riwayat menyebut, fabasyirhu bil jannah, maka berikanlah khabar gembira bahawa dia akan masuk syurga. Bagus ini. Begitu juga hadis menyebut, man mata min ummatika la yusyrik billahi syai'an dakhala al-jannah. Siapa yang mati di kalangan umatmu ya Rasulullah, ini malaikat Jibril beritahu, wahai Rasulullah, siapa yang meninggal di kalangan umatmu tidak melakukan syirik kepada Allah Ta'ala, dia akan masuk syurga. Wa in zana wa in sarqa. Hadis ini menyebut walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Ini satu problem juga berkenaan hadis ini. Yang mana itulah saya terangkan tadi, apabila kumpulkan hadis-hadis dijamin ke syurga. Wah, ini nampak macam senang. Mengucap saja dengan ikhlas diharamkan masuk neraka, dijamin masuk syurga. Dan seorang yang tidak melakukan syirik, dia akan masuk syurga walaupun dia melakukan dosa besar. Ini okey. Tiba-tiba agak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain yang kelihatannya bercanggah dengan hadis yang
disebutkan tadi. Contohnya, ini hadis yang saya akan sebut menunjukkan orang yang melakukan dosa besar dia akan masuk neraka. Malahan ada hadis menyebut diharamkan dia masuk syurga. Sedangkan hadis tadi menyebut siapa yang tidak melakukan syirik dia akan masuk syurga walaupun dia buat dosa besar. Yang hadis yang saya akan baca dia akan masuk neraka kalau dia buat dosa besar. Antaranya hadis ma min 'abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah. Hadis sahih Bukhari Muslim. Sesiapa di kalangan seorang yang mana telah dilantik menjadi ketua pemimpin, kemudian dia meninggal dunia. Seorang pemimpin itu dia meninggal, dia menipu rakyat dia. Dia menipu rakyat dia. Ghasyas apa? Menipu rakyat dia. Maka Allah Ta'ala akan haramkan ke atasnya syurga. Ya Allah. Jadi ini menunjukkan orang yang melakukan dosa besar, antaranya pemimpin, ketua-ketua yang menipu rakyat dia, menipu ialah dia punya istilahnya penyokong ni. Sekarang kan dia ada ni demokrasi dan sebagainya. Dia menipu semua rakyat dia, penyokong dia dalam mungkin cara rasuah, wallahu a'lam lah. Jadi menipulah di sini Allah akan haramkan ke atas di syurga. Masya-Allah, tadi kata buat dosa besar pun masuk syurga, yang ini buat dosa besar masuk neraka, haram lagi masuk syurga. Kemudian satu lagi hadis man yaqtata'a haqqa imri'in muslim biyamini, siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpah penipuan, dia sumpah gitu, hanya dengan menipu, sumpah tu tujuan untuk mencuri, merampas, bukan hak dia, hak orang lain, faqad aujaballahu lahun nar, maka wajiblah bagi dia masuk neraka dan haram dia masuk neraka. Haram masuk bagi dia masuk syurga. Ini satu lagi. Macam mana pula tadi hadis kata buat dosa besar pun kalau dia tidak melakukan syirik dia akan masuk syurga. Yang ini pula siapa yang buat dosa besar macam ini dia akan masuk neraka dan haram masuk syurga. Begitu juga hadis menyebut ar-rashi wal murtashi finnar, siapa yang memberi rasuah dan mengambil rasuah akan masuk neraka. Alamak, habis macam mana ni nak kumpulkan ini hadis ni, satu kata begini, hadis satu kata begini. Ini kadang-kadang saya pun pernah ditanya dulu, ada orang tanya, aduh orang ni dia mengata tentang Imam Bukhari lah, dia kata itulah, dia kata ginilah, dekat Facebook dia kata macam-macam lah, ulama hadis ni tak betul lah, gini-gini lah, buat riwayat semua tak betul. Jadi itu yang kadang-kadang, sebab itu kita ni dekat universiti, dekat kuliah, belajar pengajian tinggi, kita diajar macam mana nak sesuaikan hadis-hadis ini, macam mana nak faham hadis ini. Ini benda yang agak rumit yang kita perlu belajar di bahagian pengajian tinggi. Tapi kadang-kadang orang ni yang tak tahulah siapa dia dah belajar kat mana, dia tak masuk belajar betul-betul, tiba-tiba keluar kat Facebook, dia mengata ulama hadis, dia kata Bukhari tak betul lah, tak betul. Rupa-rupanya cek, mungkin dia agaknya tak betul. Dia tak belajar macam orang cakap berkenaan perubatan, pandai-pandai. Sekarang kan ada timbul berkenaan ada ubat kuat sudah diharamkan di Singapura. Baru-baru ini keluar berita ada 2 ke apa ubat kuat. Habis nama pula Al-Anbiya apa. Ini dikasih kuat, habis kena haram pasal ada benda-benda yang bukan-bukan kat dalam ubat kuat. Fahamlah apa mana ubat kuat tu kan. Jadi para penonton sekalian, macam itulah. Orang yang nak faham hadis ini kena belajar lah. Kena menilai, masuk universiti, belajar daripada ulama. Jadi sebenarnya hadis ini tak ada percanggahan sebenarnya. Kalau kita halusi, kita masuk lebih dalam, sebenarnya tak ada percanggahan. Malahan hadis Rasulullah SAW ini semua menunjukkan mukjizat, semua menunjukkan Masya Allah hebatnya ajaran Islam. Jadi banyak lagi lah sebenarnya. Ini pun saya perlu tengahkan kepada para penonton sekalian, terutama yang mereka-mereka yang mudah sangat menuduh ulama hadis ni, itulah ini kan. Antaranya contohnya hadis sahih. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatu. Amalan pertama yang akan dihitung di hari akhirat adalah sembahyang dia. Fa in salahat ataupun jika sekiranya baik sembahyang dia, rupa-rupa maka berjayalah, aflaha wa anjaha, berjayalah dia akhirat dia, dunia insya-Allah.
Dan wa in fasadat, jika rosak amalan solat, ponteng sembahyang, tak sembahyang, habislah, faqad khaba, akhiratnya pun habislah. Hadis dianggap sebagai hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ataupun Imam Turmuzi. Ini namanya pun ada yang kata Imam Tirmizi, ada yang kata Tirmizi, ada yang Turmuzi, wallahu alam bisawab. Masing-masing ada pendapat. Jadi ini menunjukkan amalan pertama yang akan dikira di hari akhirat sembahyang. Mana kalau sembahyang dia habis, bila mana akhirat dia rugi. Sedangkan sebelum ini hadis menyebut siapa yang tidak melakukan syirik, dia akan masuk syurga walaupun dia buat dosa besar. Apa yang kata kalau tak sembahyang habis, dia macam nak sesuaikan. Sebenarnya memang kalau kita lihat, kalau orang yang hatinya ada sakit, ada hatinya tak betul, nak cari kesilapan Islam, nak cari kesilapan Islam, nak cari kesilapan Rasulullah SAW, orang macam ini sukalah benda-benda macam ini, dia cari kesilapan. Bagi orang yang beriman, dia tahu ini semua mesti ada dia punya cara penyelesaian. Nak faham sebenarnya. Begitu juga Rasulullah mengatakan, ada seorang mengadu, ya Rasulullah, ada seorang ni dia banyak sembahyang ni, banyak sedekah ni, banyak puasa, melainkan dia sering menyakiti jiran. Ibadahnya bagus, zikir bagus, puasa bagus, tapi sering menyakiti jiran. Rasulullah kata apa? Qala hiya finnar, dia masuk neraka. Dia sembahyang bagus, ibadah bagus, zikir bagus, sedekah bagus, habis dia masuk neraka juga. Asal dia menyakiti jiran. Jadi di sini macam kita nak faham ni, hadisnya sahih juga. Begitu juga ada banyak macam-macam lah para penonton sekalian. Hadis-hadis ini apabila dikumpulkan amalan dijamin ke syurga, berdepan pula dengan hadis yang masuk neraka. Macam para penonton. Tapi insyaAllah jangan pening-pening kepala. Kita ni belajar, kalau jemaah-jemaah yang datang ke masjid selalu ni lepas maghrib pun nak relax, nak tenang-tenang, jangan pening-pening kepala. Ini sebenarnya khusus untuk asatizah kita lah, untuk orang-orang ulama-ulama kita, orang alim, cuba selesaikan benda. Sebenarnya insyaAllah ada penyelesaian. Jadi ini berkenaan. Satu lagi yang hadis menarik juga berkenaan pelacur. Pelacur seorang daripada Bani Israel diampunkan oleh Allah Ta'ala dosanya kerana beri minum anjing yang hampir mati kehausan di padang pasir. Dia pun macam mana pula seorang pelacur daripada Bani Israel pula diampunkan Allah Ta'ala hanya beri minum anjing yang hampir mati kehausan. Sedangkan dalam Islam pelacuran ni satu perkara dosa besar, benda-benda yang diharamkan. Macam nak sesuaikan. Jika ada orang yang tak faham, dia terus sudahlah, jangan pakai hadis. Tidak betul cara macam itu. Sebenarnya boleh disesuaikan insya-Allah. Dan satu lagi, buku ini setelah disusun yang mana satu susun ada masalah, iaitu macam mana nak sesuaikan. Problem yang lebih utama macam mana nak sesuaikan kelihatan seperti bercanggah ini. Nanti insya-Allah akan diuraikan cara-cara untuk menyesuaikan hadis-hadis yang telah kita sebut tadi. Satu lagi masalah timbul ialah apabila dikumpulkan hadis ni dah lebih kurang 700 muka surat. Macam mana kita ni orang Melayu kalau tengok buku dah tebal-tebal sangat, orang pun dah tengok pun dah takut, nak baca pun tak berani nak baca buku tebal-tebal. Jadi akhirnya penulis merasakan buku ni sepatutnya dibagi dua. Satu, amalan dijamin ke syurga oleh Rasulullah. Satu lagi tajuk dia berlainan pula, amalan penyelamat daripada azab neraka. Ni yang di bawah ni ada buku ni, amalan penyelamat daripada azab neraka. Dia puncanya berbeza tajuk. Pasal pertama tu pasal itulah yang ada orang memperlekehkan hadis hafal 99 nama-nama Allah dan dikumpul-kumpul, alhamdulillah. Jadi setelah dilihat ada hadis yang bercanggah pula dengan seperti bercanggah tapi tidak. Jadi makin dikumpul makin banyak. Dah 700 buku surat, 800 buku surat dibagi dua. Dan tajuk kedua tu amalan penyelamat, sebab ada kisah, ada dia story dia tu. Dia punya berlaku dia tu kebetulan pula ketika dalam penyusunan buku tersebut ada seorang hamba Allah datang di masjid ketika kita berbincang tentang orang amalan ini dijamin ke syurga. Jadi ada jemaah tu dia kata, saya dah banyak dengar amalan ini dijamin masuk syurga, amalan ini membawa ke syurga. Saya nak amalan
yang selamat dari api neraka. Dia nak amalan selamat daripada api neraka. Jadi saya tanya, kenapa nak amalan selamat daripada api neraka? Sebab ni dah ada amalan jamin ke syurga. Dia kata, ini amalan-amalan masuk syurga. Yelah, dia akan masuk syurga. Tapi bila tak tahu, dia masuk syurga, mungkin selepas dihisab, dihitung amal, dia masuk syurga. Ada mungkin yang lewat setahun, mungkin 10 tahun, mungkin berapa tahun, lambat masuk syurga. Yang ada mungkin takut-takut, dia dah masuk neraka dulu, kemudian dia masuk syurga. Masuk syurga juga ada. Saya tak mau langsung masuk neraka. Saya nak langsung masuk syurga. Wah, kemain lagi jemaah ni bertanya. Jadi kerana soalan ni bagus juga. Dia kasih soalan. Akhirnya betul, rupanya ada dalam hadis-hadis Nabi SAW bahawa Nabi menyebut amalan ini diharamkan masuk neraka. Amalan ini penyelamat daripada azab neraka. Amalan ini dijauhkan sejauh-jauhnya daripada azab Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah ada hadis. Jadi mana hadis-hadis penyelamat daripada azab neraka dikumpulkan daripada satu bahagian di buku yang saya dah sebutkan tadi, yang mana sekarang ni kita bincangkan, amalan dijamin ke syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini antara sebab tajuk buku kedua itu berbeza. Jadi antaranya yang amalan yang saya sebutkan satu hadis saja, amalan penyelamat ataupun menjauhkan daripada api neraka sejauh-jauhnya, antaranya berpuasa. Yang kita tak lama lagi nak bulan Ramadan ni, kita nak berpuasa ni. Begitu juga puasa-puasa sunat. Hadis menyebut ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah. Siapa yang berpuasa satu hari saja lillahi ta'ala, maka Allah Ta'ala akan jauhkan illa ba'adallahu bidzalikal yaum. Allah akan jauhkan dengan sebab satu hari dia berpuasa tu, dirinya tu daripada anin nar sab'ina kharifan, dijauhkan daripada 70 kharif, ataupun senang kita faham 70 tahun perjalanan. Dibagi 70 tahun, 70 musim, tapi makna senang 70 tahun perjalanan tu, nak pergi neraka macam itu jauh. Allah Ta'ala jauhkan seorang itu daripada neraka sejauh-jauhnya dengan lebih kurang 70 tahun perjalanan. Masya Allah. Jadi ini antara, ada banyak lah kalau kita nak bincang ni, tak habis. Jadi macam mana nak sesuaikan hadis-hadis tersebut para penonton sekalian? Macam mana? Sebenarnya tak susah. Jadi antaranya lah, untuk memudahkan kita, antaranya para penonton sekalian, iaitu pertama, hadis Nabi tak boleh difahami dengan satu-satu. Kita kena kumpulkan. Jadi apabila hadis ini dikumpulkan dengan hadis yang lagi satu dikumpulkan, semua dikumpulkan, baru kita boleh faham. Oh, ini yang Rasulullah nak sampaikan kepada kita, pada umat Islam. Jadi hadis Nabi SAW tidak boleh difahami dengan dipisah-pisahkan. Kita kumpulkan dan kita baru boleh faham hadis Rasulullah SAW. Sebab ada orang zaman sekarang ni, dia ambil hadis, dia buang hadis lain. Dia ambil hadis, dia buang hadis lain. Ini tak sepatutnya lah. Macam contohnya, kadang-kadang dia bukan dia buang ni, kadang hanya kerana kata-kata yang dia suka, dia buang hadis pula. Macam contohnya hadis sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir bersama-sama. Maka narafus saut bidzikri ba'da salawatil maktubah. Sesungguhnya berzikir, mengangkat suara berzikir selepas sembahyang berjamaah adalah diamalkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam kita lah sekarang lepas sembahyang jamaah, kita berzikir, mengangkat suara. Imam mengangkat suara, mengangkat suara berzikir. Ini sebenarnya amalan dah wujud pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada golongan kadang pelik juga. Dia kata, dia ambil pendapat ulama ni, kata ini semua, ada kata bid'ah pula lagi. Benda ni sesat. Macam mana pula sesat ni? Kan hadis sahih Imam Bukhari sebut jelas mengangkat suara berzikir selepas sembahyang fardu berjamaah ni amalan Rasulullah pada zaman. Macam mana pula dia kata bid'ah? Jadi ini para jemaah, dia sebenarnya pasal apa? Pasal dia ikut selera. Dia ambil pendapat dia dulu, dia buang hadis. Dia ambil hadis ni, dia buang hadis lain. Mana boleh macam gitu? Jadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu dikumpulkan, baru kita faham
Kita kena faham juga daripada perbuatan sahabat-sahabat Nabi SAW. Macam ada hadis tak buat, Nabi tak buat, tapi kenapa sahabat buat? Kenapa sahabat lakukan? Kenapa sahabat macam sembahyang tarawih 20 rakaat, kumpulkan Al-Quran, azan Jumaat pada zaman Nabi sekali, zaman Sayyidina Uthman 2 kali. Sayyidina Uthman pandai-pandai, bukan pandai-pandai, ini pahaman ulama kita, sahabat Nabi SAW. Faham sunnah Nabi ni bukan setakat Nabi buat atau Nabi tak buat. Sunnah Nabi ni perlu difahami keseluruhan ajaran Rasulullah SAW. Ini kadang-kadang ada orang yang agak terlalu dah keras sangat. Nabi tak buat, tak boleh buat. Siapa buat, ini sesat. Habis sahabat-sahabat buat macam mana, banyak benda-benda yang Nabi tak buat, sahabat buat. Banyaklah contoh-contoh saya nak kumpulkan di sini. Jadi di sinilah hadis-hadis Rasulullah perlu difahami secara keseluruhan, tak boleh pisah-pisah. Yang keduanya, para penonton sekalian, ini yang paling utama. Macam mana nak fahami hadis ni kata masuk syurga, ini masuk neraka? Macam mana ni? Apa dia link dia tu? Dia punya sambungan. Kalau Indonesia kata tak nyambung. Dia sebenarnya menyambung. Dia sebenarnya para penonton sekalian, benda ni kalau kita lihat hadis-hadis, dia ada nyambung. Orang Indonesia kata dia ada nyambung, ada kaitan semua. Kaitan dia kat mana tu? Kaitan dia, Masya Allah. Memang saya pun, ayah saya pun yang menulis buku ni, memang rumit juga nak cari penyelesaian. Rupa-rupa dia penyambung itu, dia punya link dia, semua balik kat mana tuan-tuan, para penonton sekalian, ibu-ibu? Balik kat hati. Ni hati kita, balik kepada hati. Macam nak balik kepada hati pula? Sebab kalau kita lihat orang yang ikhlas, yang tadi mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kan Nabi sebut sidqan min qalbihi, dengan penuh kejujuran, keyakinan dalam hati dia, Allah Ta'ala akan masukkan dia syurga. Haram dia masuk neraka. Pasal orang yang hati dia, iman dia kuat, dia percaya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dia akan takut kepada Allah. Hatinya akan takut kepada Allah, hatinya akan cinta kepada Allah. Dan dengan sendirinya dia takut nak menderhaka kepada Allah Ta'ala. Itu dia peling, dia nyambung dia tu. Begitu juga. Habis tadi orang yang buat dosa besar masuk neraka, ialah nak menunjukkan juga bahawa dia ibadahnya kuat, tapi hati tidak ada takut perasaan dia kepada Allah. Dia tidak orang yang zalim, orang yang kejam, dalamannya jahat, kejam diri dia. Jadi di sini juga menunjukkan orang yang ibadahnya kuat, tapi kalau hatinya jahat, hatinya, istilah orang lain kata hati kaudu, hatinya hitam, hatinya busuk, hati apa lagi? Macam-macam lah. Hati apa, orang yang jahat sebenarnya. Jadi ini tak membantu. Sebab itulah Rasulullah menyebut inna fil jasadi mudghah, dalam tubuh kita ada seketul daging. Kalau baik-baiklah kita, akhlak kita punya sifat-sifat kita, tapi kalau jahat hati, jahatlah kita, rusaklah kita, iaitu hati. Inilah sebagaimana ada ayat menyebut yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat harta apa sajalah, anak-anak pun, melainkan orang yang datang bertemu Allah Ta'ala dengan hati yang sempurna. Jadi dia penyambung dia tu, link tu balik pada hati. Ini tajuk ni panjang, insyaAllah pada para jemaah Masjid Ma'ruf kita mungkin dah kita dah belajar sebelum ni. Bagi yang pertama kali mengikuti kelas ini, mana ini nak terangkanlah dia punya link dia tu antara hadis-hadis tersebut. Dan satu lagi daripada apa yang telah kita bincang, menunjukkan bahawa akhlak dan ibadah tidak boleh dipisahkan. Macam hadis tadi lah, orang yang ibadahnya bagus tapi menyakiti jiran dia. Tugas dia tak ada lain, menyakitkan hati orang. Tugas dia tak menyakitkan hati orang. Maknanya kalau menyakiti jiran sudah satu dosa besar, bagaimana kalau dia menyakiti umat Islam, menyakiti para ulama, orang-orang saleh, menyakiti orang-orang Islam yang lain? Jadi ini satu lagi dosa yang mana kalau dia tak mau ataupun dia mempertahankan lagi sikap jahat, lagi payah. Jadi apa makna di sini tuan-tuan, para penonton sekalian? Akhlak dan ibadah tidak boleh dipisahkan. Kalau akhlaknya bagus, ibadah pun kena jaga. Ibadah ukur-ukur pun bagus, akhlak pun kena jaga. Kalau ibadah bagus, akhlak buruk, problem.
Kalau akhlak bagus, tak nak sembahyang pun problem juga. Dua-dua sebab Islam ni agama syumul. Islam ni agama semua aspek lah. Ibadah pun kena jaga, akhlak kena jaga, hati pun kena jaga. Tapi itulah apa yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang penting kita buat apa yang kita mampu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala usaha kita. Jadi apa bukti bahawa akhlak dan ibadah tidak boleh dipisahkan? Bukti macam sekarang di Ramadan, para penonton sekalian, kam min sa'imin la yanalu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Dia berpuasa tapi tak dapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Pasal apa? Pasal dia berpuasa tapi lidahnya jahat. Dia berpuasa tapi tangannya pukul orang. Dia berpuasa tapi suka memfitnah orang, membuat benda-benda yang tidak baik. Jadi akhirnya puasa ini tidak terima. Jadi menunjukkan apa? Ibadah rosak, ibadah kerana akhlak buruk. Begitu juga ada ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu rosakkan sedekah kamu. Jangan kamu tubtilu sadaqatikum, musnahkan, hancurkan amalan kebaikan sedekah kamu bil manni wal adha, dengan menunjuk-nunjuk dan mengungkit-ungkit. Di sini menunjuk apa? Amalan sedekah ini amalan ibadah. Rosak ibadah kerana apa? Perangai buruk. Mungkin sebab kadang-kadang ada orang ni dia dah macam ada orang lah dia dah derma. Yalah, orang tak sebut nama dia sebagai seorang penderma ke, orang tak sebut dia sebagai orang yang telah membantu apa, jadi dia pun apa pasal nama saya tak sebut dalam ni, dalam magazine untuk orang, kenapa nama saya telah menderma $500, pasal nama saya, contoh je lah. Ada orang lepas tu dia nak ungkit pasal $1,000 dia derma. Itu masjid 6 juta, 7 juta, $1,000 pun dia ni lah, ini contoh saja kan. Begitu juga ada yang menunjuk-nunjuk, tujuannya dah tak betul, nak tunjuk orang dia orang yang terbaik, kasih derma dengan ini. Jadi itulah para penonton sekalian, jangan rusakkan sedekah kita dengan benda-benda yang bukan macam inilah. Jadi banyak lagi lah ayat dalam Quran, hadis menunjukkan ibadah seseorang boleh rusak kerana akhlaknya ataupun hatinya tak betul lah. Jadi itulah para penonton sekalian, ulang kaji kita berkenaan amalan-amalan dijamin ke syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga perkara yang Rasulullah kata amalan perkara ini kalau kamu buat dosa besar masuk neraka. Jadi dia punya link tu semua balik pada hati. Maknanya kalau kita dah terbuat dosa besar, janganlah kita mempertahankan. Habis kita nak buat apa? Habis Nabi sebut ni kalau buat dosa besar Rasulullah semua masuk neraka. Dah masuk neraka macam mana? Nanti dulu ada jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Taubatlah. Taubat, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ya Allah, saya banyak buat dosa. Saya dah buat ambil benda yang salah ni, saya buat melakukan benda-benda yang bukan-bukan ni. Ya Allah, saya bertaubat. Senang. Jadi untuk selamatkan kita daripada dosa-dosa, bertaubat. Kita beristighfar, menyesal, dan jangan buat lagi lah. Cuba jangan buat lagi, mudah-mudahan begitu juga orang yang dah buat amalan-amalan kebaikan. Jangan pula riak, ada ujub, besar diri pula. Janganlah pula kita saya dah banyak dah sembahyang kat masjid berpuluh-puluh tahun, dah tak perlu lagi lah saya sembahyang lagi, saya sembahyang kat rumah. Jangan cakap macam gitu. Ini pun dalaman pun rosak. Ujub ni makna besar diri, dia rasa diri dia hebat. Ataupun ghurur, tertipu. Ni ulama-ulama kita sendiri, ulama tasawuf banyak bincang lah dalaman punya penyakit ni. Ghurur ni macam iblis lah. Dia rasa dia dah hebat, dia dah bagus, tertipu dengan diri sendiri. Apabila dia suruh sujud kepada Nabi Adam AS, dia tak boleh terima. Pasal dia rasa dia yang terbaik, dia yang terbagus ke, dia ibadah yang paling bagus. Dia tak boleh. Kita maknanya macam tadilah, makna ibadah kita kalau buat dosa cepat-cepat bertaubat. Kita bukan maksum bertaubat. Dan kalau beribadah, janganlah kita tertipu dengan diri sendiri. Jangan ujub, jangan riak. Kita sentiasa sebut Rabbana taqabbal minna
innaka antas samiul alim. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, terimalah segala amalan saleh kita. Baik, InsyaAllah para penonton sekalian, saya baca satu saja muka surat, kemudian kita tutup majlis. Muka surat 209. Mungkin para jemaah Masjid Ma'ruf yang dah mengikuti kuliah kita ni setiap hari Rabu, malam lepas maghrib, kita dah sampai muka surat 209. Saya baca satu page dah lebih kurang 40 minit ya. Nanti kita akan tutup majlis. Baik, hadis 22, muka surat 209, hadis 22. Memuji Allah ketika senang atau susah dijamin masuk syurga ya. Diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Awwalu man yud'a ila al-jannah al-hammadun alladhina yahmaduna Allah fis sarai wad dharra." Yang bermaksud di antara orang yang pertama dipanggil untuk masuk ke syurga ialah golongan al-hammadun, iaitu mereka yang sentiasa mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah sewaktu senang dan juga ketika susah. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam juga ada mengatakan, "Wa ma min syai'in ahabbu ila Allah minal hamd." Artinya, dan tidak ada sesuatu yang lebih disukai oleh Allah daripada ucapan alhamdulillah. Para penonton sekalian, para jemaah, khususnya pada para jemaah Masjid Ma'ruf sekalian, ini yang kita sampai di sini bacaan ya 209 nak menerangkan hadis 22 ni. Antara golongan yang terawal masuk syurga, yang akan dipanggil untuk masuk syurga yang paling awal, siapa dia? Antara mereka al-hammadun, mereka yang banyak mengucapkan alhamdulillah. Ketika bila? Ketika senang pun alhamdulillah, ketika susah pun alhamdulillah. Mungkin kita akan tanya diri kita, susah juga nak buat ni. Kalau waktu senang kita boleh baca alhamdulillah, tapi kalau ketika susah ni macam mana nak sebut alhamdulillah? Sebenarnya para penonton, sama ada kita sedar ataupun tak sedar, kitalah golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebut alhamdulillah ketika senang dan ketika susah. Ya ke? Iya, ketika susah pun kita baca alhamdulillah. Tak percaya? Alamak, masa pun dah tak mengizinkan. InsyaAllah nanti lain kali kita akan sebut. Sebenarnya kita, mudah-mudahan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara golongan yang terawal masuk syurga dan orang yang menyebut alhamdulillah ketika susah. Buktinya ada, buktinya tiap-tiap hari kita baca. Nanti kita akan sebut benda ni. Dan satu lagi antara ucapan yang Allah Ta'ala amat sukai adalah alhamdulillah. Sebab tu kita punya sembahyang Fatihah atau permulaan dengan surah alhamdulillah. Malahan ada hadis, saya baca hadis katanya sahih, antara doa yang terbaik. Para penonton, apa dia doa yang terbaik? Hadis menyebut antara doa yang terbaik alhamdulillah. Saya baca hadis ini, masya-Allah, ada ulama kata hadis sahih. Doa yang terbaik alhamdulillah. Kenapa tak Rabbana atina fid dunya hasanah ataupun doa lu? Kenapa doa yang terbaik alhamdulillah? Ini pun akan dibincangkan berkenaan alhamdulillah. Memang satu zikir yang luar biasa. Baik para penonton sekalian, insya-Allah kita sambung lagi tajuk kita ini. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan masjid kita akan dibuka semula. Mudah-mudahan di penyakit ni pun mudah-mudahan pergilah, meninggalkan kita. Kita pun tak tahu, kalau kita tahu dia ketua virus ni, kita boleh jumpa juga. Bertanya, hello chip chip apa pula ni, kenapa lah ni hal, ada masalah ke, siapa sebenarnya nak diserang sebagainya. Sebab ini semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Macam Al-Quran sebut wa ma min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Apa saja dabbatin fil ard, apa saja makhluk di bumi ini, dan burung-burung di yatiru bi janahihi, yang terbang, semua adalah umamun amsalukum, umat macam kamu juga wahai manusia. Semua ni pun umat macam kamu. Keldai ke, unta ke, kuda ke, burung ke, siput ke, ikan, sebenarnya umat macam kamu. Jadi ini menunjukkan Al-Quran terang umum, mana kuman-kuman, bakteria, virus, semuanya adalah satu umat macam
kamu juga. Jadi kalau ada satu umat, ada ketua tu. Siapa ketua dia? Siapa dia pecit dia? Siapa dia kadam dia? Allah alam. Kalau Nabi Sulaiman hidup pada zaman sekarang, mungkin dia boleh berbincang dengan ketua virus ni. Jadi yang kita harapkan mudah-mudahan dengan izin Allah kita dijauhkan daripada penyakit ini dan keluarga kita. Mudah-mudahan masjid kita juga selamat daripada virus tersebut. Mudah-mudahan satu hari dibuka semula. Jadi kita berzikir sama-sama para penonton sekalian. Kita berzikir sama-sama. Pun zikir ni macam tadi, awal man yuda ilal jannah, orang yang terawal masuk syurga, orang yang mengucap alhamdulillah. Cuma satu lagi ni zikir yang Rasulullah ajar juga kepada kita iaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ini Rasulullah ajar bahawa siapa yang baca ini kalau waktu siang tidak akan memudaratkan bagi dia apa-apa. Kalau dia baca malam tidak akan memudaratkan dia apa-apa malam tu. Bismillahilladzi, dengan nama Allah, la yadurru ma'asmihi syai'un. Tidak memudaratkan apa-apa dengan nama Allah itu di bumi dan di langit. Wa huwas samiul alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rasulullah, ini hadis sahih. Ini insya-Allah kita baca 3 kali sama-sama. InsyaAllah mudah-mudahan diselamatkan kita, masjid kita juga dibentengkan kita, pagarkan masjid kita insyaAllah. Alhamdulillah sejauh ini pun tidak ada penyakit ini merebak di masjid-masjid. Hanya itulah masalah yang timbul ada orang tersebut. Jadi sejauh ini Alhamdulillah masjid kita tak ada kicau-kicau merebak ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkat doa para penonton sekalian, orang-orang salih di kalangan kita insyaAllah. Kita baca sama-sama 3 kali, kemudian kita tutup majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa khtim bis solihati a'malana wa ajalana ya Allah ya Karim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah was-sihha was-salama fid din wad dunya wal akhirah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام